Kali ini kita akan mempelajari modul ketiga, iaitu bertajuk Perancangan Tindakan Kecemasan. Apakah maksud kecemasan? Kecemasan adalah keadaan situasi berlaku secara tiba-tiba, nyawa dalam keadaan berisiko, kerosakan terhadap harta benda atau alam sekitar. Jenis kecemasan. Pertama adalah kemalangan, kedua kebocoran gas, ketiga ancaman bom, keempat ruang terkurung, kelima bekerja di tempat tinggi, keenam tumpahan bahan kimia, ketujuh kebakaran. Jadi untuk tajuk kali ini kita akan melihat kepada tajuk nombor 6 dan nombor 7, iaitu tumpahan bahan kimia dan kebakaran. Ini adalah gambaran tumpahan bahan kimia yang berlaku. Apa contoh bahan kimia? Antara contohnya adalah minyak hidrolik. Pada gambar juga kita dapat lihat ejen pencuci dan juga gambar berkaitan dengan cat dan tina. Kejadian tumpahan yang pernah berlaku, antaranya di bangunan bumper shop Roa 2, diesel bocor daripada lori Highcom. Pada gambar kita dapat lihat diesel bocor daripada lori Highcom. Yang kedua, kejadian berlaku di bangunan pemasangan Roa 2, iaitu petrol bocor daripada piping valve. Boleh lihat pada gambar tersebut. Kenapa ada tumpahan kimia? Pertama, tiada penyelenggaraan teratur. Kedua, tiada kawalan pencegahan dan peraturan tidak diikuti. Ketiga, kurang pengetahuan pengurusan bahan kimia. Keempat, kurang pemantauan. Dan kelima, komunikasi lemah. Jadi, apa yang perlu dibuat jika berlaku tumpahan bahan kimia? Perlu ada cara pengurusan dan latihan supaya jika berlaku tumpahan, maka tindakan pencegahan dapat dilakukan. Contohnya adalah dengan menggunakan spill kit.
itu spill kit? Spill kit adalah kumpulan beberapa barang yang digunakan ketika terjadi tumpahan kebocoran bahan berminyak. Ini adalah gambar spill kit. Kegunaan: ianya disediakan supaya tindakan ketika terjadi tumpahan dapat dibuat dengan cepat dan pembersihan secara berkesan. Saya terangkan apakah peralatan spill kit tersebut. Kandungan spill kit. Dalam spill kit mengandungi 3 kategori. Kategori yang pertama disebut peralatan keselamatan. Dalam peralatan keselamatan mengandungi goggle keselamatan, sarung tangan getah, coverall dan half face respirator. Peralatan kedua ia dipanggil sebagai peralatan penyerapan. Dalamnya mengandungi 4 bahagian: bantal span serbaguna, span uniboom, lapis span, span kering dan sponge universal snake. Kategori yang ketiga pula adalah peralatan pembersihan. Mengandungi 3 bahagian, iaitu nyapu plastik, nyodok dan beg plastik. Saya akan terangkan cara penggunaan spill kit tersebut. Pertama, pakai PPE lengkap, contohnya chemical, glove, kasut getah, safety goggle dan respirator. Ini perlu dipakai sebelum membuat pembersihan, dan ini adalah mengikut jenis bahan kimia yang tumpah, sebab bahan kimia itu akan meruap, mengakis dan lain-lain. Ini adalah gambaran pemakaian PPE lengkap. Contoh pemakaian peralatan keselamatan. Nombor 2, kosongkan dan asingkan kawasan kejadian daripada laluan orang lain. Yang ketiga, sekat dan hentikan tumpahan ataupun pengaliran bahan kimia daripada terus mengalir ke dalam longkang. Ini adalah gambaran bagaimana kita menyekat pengaliran bahan kimia tersebut. Yang keempat, letakkan absorbent pads di sekeliling kawasan tumpahan supaya tumpahan dihadkan. Ini adalah gambaran bagaimana hendak dibuat. Yang kelima, selepas sempadan dibentuk,
hamparkan pads ataupun habuk kayu ke atas bahan kimia yang tumpah bagi menyerap tumpahan bahan kimia tersebut. Inilah bagaimana cara tersebut dibuat. Nombor 6, biarkan seketika untuk pad menyerap bahan kimia tersebut. Yang ketujuh, tolak gumpalan pads itu perlahan-lahan untuk mengecilkan kawasan tumpahan. Kita dapat lihat bagaimana dikecilkan kawasan tumpahan tersebut. Yang ke-8, setelah bahan kimia diserap, buang gumpalan bahan penyerap pads sebagai bahan buangan berjadual, panggil sebagai SW410. Bahan kimia tersebut disodok dan dimasukkan ke dalam plastik dan dilabel SW410. Kita sudah tahu cara penggunaan spill kit. Tapi, adakah kita tahu cara pengurusan inventory spill kit? Perkara yang perlu dilakukan: pertama, kandungan diperiksa setiap masa. Jika kurang, perlu segera diganti. Yang kedua, sediakan peta kedudukan spill kit untuk rujukan jika berlaku tumpahan. Yang ketiga, tuliskan person in charge yang bertanggungjawab beserta gambar, nama dan telefon. Yang keempat, tampalkan senarai inventory yang sepatutnya ada di dalam spill kit. Contoh pemeriksaan kandungan spill kit. Di gambar kita dapat lihat contoh check sheet yang digunakan. Di dalamnya mengandungi nama bahan, gambar, jumlah yang perlu ada dan hasil pemeriksaan. Apakah turutan langkah yang perlu dibuat jika berlaku tumpahan bahan kimia? Jika berlaku tumpahan kimia, perkara pertama yang perlu dibuat adalah siasat keadaan persekitaran. Perkara kedua yang perlu dibuat adalah kenal pasti tumpahan major ataupun minor. Yang ketiga, kawal situasi dan proses pembersihan. Tindakan seterusnya, untuk langkah keempat, siasat, kesan dan
siasatan kes. Langkah kelima, laporan hasil siasatan. Dan yang terakhir keenam, tindakan susulan dan pembetulan untuk mengelakkan kejadian tersebut berlaku lagi. Definisi tumpahan meja dan minor. Maksud meja adalah tumpahan terus ke sungai. Kuantitinya adalah lebih daripada 2 tong gram. Pada gambar itu adalah saiz tong gram. Gambar kedua, longkang, dan yang ketiga tumpahan ke sungai. Ini adalah ringkasan kawalan tumpahan kimia. Pada gambar kita dapat lihat proses daripada 1 hingga 9. Untuk gambar pertama adalah set spill kit untuk kawalan tumpahan bahan kimia. Gambar kedua adalah pemakaian PPE lengkap, glove, kasut, bukel dan respirator. Gambar ketiga, sekat dan hentikan tumpahan pengaliran bahan kimia daripada terus mengalir ke dalam longkang. Gambar keempat, letakkan absorbent pad di sekeliling kawasan tumpahan supaya tumpahan dihentikan. Gambar kelima, selepas pada dibentuk, campurkan bahan kayu ke atas bahan kimia yang tumpah bagi menyerap tumpahan bahan kimia. Biarkan seketika untuk pad menyerap bahan kimia tersebut. Gambar keenam, tolak gumpalan pad itu perlahan-lahan untuk mengecilkan kawasan tumpahan. Gambar ketujuh, setelah bahan kimia diserap, buang gumpalan bahan penyerap iaitu pad sebagai bahan buangan berjadual. Gambar ke-8, setelah dibungkus, tampalkan label SW410. Gambar ke-9, buang ke dalam point B sebagai bahan buangan berjadual. Kita sudah mempelajari tindakan kecemasan jika berlaku tumpahan bahan kimia. Seterusnya, kita akan memahami tindakan kecemasan yang perlu dibuat jika berlaku kebakaran. Ini adalah gambaran kebakaran yang pernah berlaku. Bayangkan jika keadaan ini berlaku di tempat anda. Apakah tindakan anda jika berlaku kebakaran? Urutan jika berlaku kebakaran. Ini adalah proses jika berlaku kebakaran. Jika berlaku kebakaran, siren panjang akan berbunyi. Segera berhentikan semua kerja, matikan semua peralatan yang menggunakan elektrik. Tinggalkan tempat kerja dengan segera, keluar segera ke exit terdekat. Ikuti panduan penyelamatan diri, berkumpul di pusat assembly dan roll call, kembali bekerja apabila diarahkan. Panduan semasa kebakaran. Gunakan pintu atau laluan yang telah ditetapkan.
kedua, dilarang naik ke bumbung dan bersembunyi di tempat tersorok. Ketiga, pastikan pintu ditutup oleh penghuni yang terakhir keluar. Keempat, berjalan dengan cepat ke tempat berkumpul. Kelima, lapor diri di tempat berkumpul. Panduan jika terperangkap. Pertama, ikut arahan ketua terdekat dengan teliti. Kedua, jika terperangkap dalam asap, cuba merangkak di paras lantai. Ketiga, lindungi mulut dan hidung jika perlu. Keempat, jika sukar keluar, tunggu dalam bilik sehingga bantuan datang. Laluan ke tempat berkumpul. Ini adalah laluan keluar jika berlaku kebakaran di JSC. Terdapat banyak anak panah berwarna merah dan ada satu anak panah berwarna merah besar untuk menunjukkan tempat berkumpul di JSC. Kumpulan tindakan kecemasan JSC. Jika berlaku apa-apa kecemasan, ini adalah kumpulan yang akan bertindak diketuai oleh komander, warden, pembantu warden dan di bawahnya adalah ada ART, first aider dan fasiliti PIC. Kita sudah mempelajari tindakan kecemasan yang perlu diambil untuk tindakan tumpahan bahan kimia dan ketika kebakaran. Sila jawab soalan post-test untuk menguji sejauh mana kefahaman selepas melihat video ini. Rujuk link yang diberi dan jawab semua soalan yang diberi.